Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru. Selamat berjumpa setelah kita berkuarantin di rumah masing-masing. Walau bagaimanapun hari ini saya buat satu video untuk kita mendapatkan arahan-arahan daripada KPM supaya PDP kita berjalan seperti biasa. Jadi seperti mana yang semua tahu, gejala COVID-19 ini masih lagi berlaku di negara kita. Maka kerajaan telah mengambil langkah yang drastik untuk memastikan bahawa penularan ini tidak berlaku berterusan. Jadi kita telah diberikan pelepasan untuk melakukan tugas-tugas kita dari rumah mulai daripada 1 April hingga 14 April, iaitu tambahan kepada 14 hari sebelum ini. Jadi dalam pada masa itu kita mengambil kira tentang kepentingan pelajar-pelajar kita mendapat bantuan daripada guru-guru di rumah dengan menggunakan kaedah online. Jadi satu surat siaran daripada KPM bilangan 3/20/2020 telah dikeluarkan, iaitu bertajuk Garis Panduan Pelaksanaan PDPC semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi alhamdulillah dalam 2-3 hari ini saya telah berbincang dengan beberapa orang guru menggunakan secara talian untuk mendapatkan pandangan-pandangan pakar guru-guru kita, terutama sekali Cikgu Abdul Rahman dan juga Cikgu Goh ya. Jadi kita telah melaksanakan beberapa perkara, iaitu pertamanya ialah untuk memberi pendedahan kepada guru-guru tentang beberapa platform-platform yang boleh diguna pakai untuk kita menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada hari ini saya ingin mengungkaikan beberapa perkara yang mungkin akan menjadi beberapa masalah. Ya, kerana ini merupakan satu perkara baru yang berlaku secara mass. Ya. Jadi saya berharap guru-guru tidak terasa tertekan, tetapi secara positif melihat bahawa ini merupakan satu peluang untuk kita belajar dalam era digital ini. Yang pertamanya ialah seperti mana arahan saya dalam WhatsApp group kita, rasmi kita, saya telah mohon semua guru untuk membuat grup tingkatan masing-masing. Ya, sebab guru tingkatan hendaklah membuat kumpulan PDPC yang merangkumi saya sendiri sebagai pengetua perlu ada di dalam semua grup tersebut. Ya, penungkanan akademik Cikgu Joni, Cikgu Albert dan juga Cikgu Wandi. Jadi tentang perkara ini saya mengucapkan tahniah kepada semua guru. Pada pukul 12 tengah malam tadi semua grup kelas tingkatan telah berjaya dilaksanakan. Tahniah cikgu. Ya, saya telah melihat beberapa perkembangan yang positif. Ramai yang telah mula berhubung dengan pelajar-pelajar, ya, bukan saja untuk menghantar latihan-latihan, tetapi inisiatif untuk mengenal pasti di mana keberadaan pelajar-pelajar kita ini. Jangan bimbang cikgu, kalau dalam kumpulan itu cikgu cuma dapat mengesan 5. InsyaAllah dalam beberapa masa ini akan bertambahlah pelajar-pelajar dalam kumpulan tersebut. Jadi kita berharap tidak ada seorang pun pelajar kita yang tercicir dalam mendapat perkhidmatan pembelajaran daripada kita walaupun secara online. Ini harapan kita cikgu. Jadi jangan rasa stres ya, kerana kita berharap bila kita dapat mencapai 5 orang maka ia akan berganda ya, akan berangkai apabila mereka berhubung di tempat masing-masing. Baik. Apa yang kita perlu fahami di sini cikgu ialah tentang satu pandangan saya akan berlaku kecelaruan. Akan berlaku kecelaruan di mana pelajar-pelajar akan respon kerana cikgu mengajar beberapa mata pelajaran dalam satu kumpulan.
Ya, jadi untuk memastikan tidak berlaku stres kepada guru tentang kecelaruan ini, saya cadangkan bahawa respon cikgu pada bila-bila masa, tetapi sesi pengajaran dan penghantaran secara online itu hendaklah mengikut jadual seperti mana jadual kelas biasa. Ya, contohnya kalau saya mengajar pada pukul 7.10 minit, maka saya akan online dengan pelajar-pelajar pada pukul 7.10 minit tersebut, ya, untuk kita menghantar bahan-bahan kita dan mendapat respon daripada pelajar. Kalau pelajar tertinggal, tidak apa, kerana ini boleh dilakukan selepas waktu. Tetapi untuk kita fokus kepada sesuatu mata pelajaran dan respon kepada pelajar, harus kita mengikut jadual itu. Ini bagi mengatasi masalah kecelaruan tadi. Ini merupakan titik permulaan. InsyaAllah dalam masa yang akan datang ini mungkin ada pandangan-pandangan lain daripada rakan-rakan kita, bagaimana cara kita mengatasi, bagaimana cara kita menambah baik, ya, cara kita berhubung dengan pelajar-pelajar ini. Saya faham cikgu apa yang berlaku apabila saya memantau ada ibu bapa yang terkejut, ada ibu bapa yang memberi respon yang positif, ada yang memberi respon yang negatif. Jadi saya harap cikgu bersabar, ini merupakan cabaran-cabaran kita. Dan perkara yang seterusnya ialah saya mohon supaya respon setiap hari hendaklah dicatat, ya. Maknanya seperti mana yang arahan saya semalam, kita akan bermula pada pukul 7.05 ke 7.10 minit begitu. Untuk pelajar-pelajar respon di dalam WhatsApp group tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa pelajar kita bersedia untuk belajar. Ya, just to say hello teacher, or selamat pagi cikgu, assalamualaikum cikgu. Ini memastikan mereka telah bangun daripada lena yang panjang. Ya, jadi biar mereka bersedia dan memberi respon kepada kita. Ini tidak bermakna kalau mereka tidak respon itu mereka ketinggalan pembelajaran, kerana ini merupakan sistem digital yang boleh kita buat pada bila-bila masa. Tetapi bagi mengelak kecelaruan tadi, saya sarankan kepada cikgu supaya menggunakan kaedah jadual waktu sedia ada di dalam kelas. Jadi saya harap cikgu faham mengenai perkara ini. Gunakan pendekatan dua hala, ya, respon di antara guru dan pelajar, ya. Jangan hantarkan soalan-soalan terbuka, ya, yang memerlukan jawapan yang panjang, kerana ini boleh menyebabkan cikgu rasa tertekan. Jadi kalau terlalu ramai yang respon pada satu-satu ketika, cikgu boleh gunakan voice recording untuk memberi penjelasan kepada mereka secara menyeluruh. Ya, maksud saya ialah untuk semua. Satu soalan kita jawab untuk pemahaman semua pelajar kita. Ini yang perlu kita lakukan dalam masa yang terdekat ini. Yang seterusnya ialah cikgu boleh berkomunikasi dengan guru-guru lain, mungkin di sekolah lain, di alam maya, untuk kita berkongsi rancangan pengajaran, ya, untuk kita berkongsi bahan-bahan dan kita upload kepada pelajar-pelajar. Yang penting tadi ialah respon guru ataupun respon ibu bapa, respon pelajar itu perlu direkodkan untuk tujuan kita membuat pelaporan selepas ini, ya. Dengan data-data yang kita ada ini, kita dapat melapor kepada mesyuarat semasa mesyuarat kurikulum ataupun DTP kita nanti bagaimana SMK Lingga melaksanakan pembelajaran secara online ketika kawalan PKP ini. Dan saya ingin ingatkan cikgu-cikgu semua, oleh kerana ini merupakan gantian kepada pembelajaran di bilik darjah, maka ia adalah formal, ya, ia adalah formal. Maksud saya formal di sini ialah gunakan bahasa-bahasa pembelajaran, ya. Jangan gunakan singkatan-singkatan dan bahasa-bahasa rojak, bahasa-bahasa campur, ya, untuk kita berkomunikasi, menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar kita.
Semalam saya dapat melihat bagaimana pelajar-pelajar kita menggunakan pelbagai bahasa. Ada yang menggunakan bahasa Iban, ada yang menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang rojak. Jadi ini sangat bahaya kerana kita takut ia menjadi kebiasaan kepada mereka dalam menjawab soalan-soalan rasmi. Jadi ingatkan kepada pelajar-pelajar kita, please use proper language. If you use English, use English. If you use bahasa Melayu, make sure they use a proper bahasa Melayu. Yang seterusnya ialah tentang pelajar-pelajar kita yang ada yang mengatakan ibu bapa pelajar yang telah menghubungi saya, telefon ini akan dibawa oleh ibu bapa saya bekerja. Jadi saya maklumkan kepada mereka, jangan khawatir apabila bapa balik daripada sawah padi atau balik daripada kerja, buatlah kerja. Jadi tidak ada paksaan kepada pelajar-pelajar kita yang menghadapi masalah sebegini. Ya. Di akhirnya nanti kita dapat mengesan berapakah level ataupun tahap kesukaran pelajar kita untuk melaksanakan pembelajaran secara online kerana kita ada data. Baik, saya berharap ya cikgu-cikgu ya, selain daripada kita melaksanakan pembelajaran di bilik darjah secara online, saya ingin ingatkan kepada guru-guru tentang kebajikan kita sendiri. Jika cikgu keluar pergi membeli belah, ya, membeli belah, sekarang tak ada belah lah, membeli, ya, secara sengaut-sengaut kata kita. Jadi saya harap cikgu dapat teks saya lah, ya, meninggalkan rumah ketika waktu sesi pengajaran pembelajaran, iaitu daripada pukul 7.10 hingga pukul 1.45. Ya, just a very simple text ataupun voice text, recording kepada saya. Ini yang sangat penting. This is what we call as a duty of care. Should anything happen to you outside there, you are safe. You are safe. You are born to follow the procedure yang perlu kita lakukan seperti mana arahan pekeliling sebelum ini. Ya. Jadi saya khawatir nanti kalau ada berlaku sesuatu di luar sana semasa waktu pengajaran, kerana kita masih lagi bekerja, kita dibenarkan bekerja di rumah. Ya, bekerja itu masih tetap bekerja, tetapi lokasi saja kita berada di rumah. Jadi saya harap semua guru faham. Saya berharap video yang berdurasi 13 minit ini akan dapat menjawab segala kekeliruan cikgu. Pesanan terakhir daripada saya tentang insentif-insentif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini. Jangan kita terburu-buru mengisi online, ya, sesuatu kerana sekarang skamer banyak, ya. Tunggu arahan daripada pihak berwajib, ya. Salam sejahtera. Saya harap semua dapat melaksanakan tugas dengan tenang, ya, tanpa stres. Ya, pastikan kita melaksanakan tugas kita. Di pihak kita telah menyampaikan pengajaran kepada pelajar dan kita harap apa yang kita lakukan ini ada keberkesanannya kepada pelajar-pelajar kita. Ya. Jadi bagi pelajar-pelajar yang baru saja pandai membaca, mereka boleh menggunakan voice recording. Please encourage them to use aplikasi yang ada ini. Baik, itu saja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.